محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa dzakirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair. Amma ba'du. Yang semuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa madrasah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para pecinta ilmu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jazakallah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana pada malam ni masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan akan menjadikan kita orang yang lebih dekat dengan Allah, dengan jalan beramal soleh dan melaksanakan segala perintah Allah dan menambah ilmu untuk kebaikan hidup kita dunia dan hari akhirat, insya-Allah. Baik, muka surat 183. Okay, kita masih lagi berbicara tentang perkara yang ketiga, 6 perkara yang menghalang manusia. Sebagaimana artinya, yang kita ulang sikit, sesungguhnya iblis itu menghalang di hadapan kamu, jiwa yang jahat menghalang di sebelah kanan kamu, hawa nafsu menghalang di sebelah kiri kamu, dunia menghalang di arah belakang kamu. Dengan arti kata selalu memanggil. Itu sebab dengan dunia ni kita terpandang ke belakang, tuan-tuan, terpaling. Ulama kata apa dia, tuan-tuan? Suka panang. Kalau dulu lah dan belajar gaji-gaji, tu dunia lah tu. Kalau dulu dan belajar gaji-gaji, sekarang entah manager, entah apa, dia terkonang, tuan-tuan. Itu sebab dunia ni, tuan-tuan, cukup berbahaya kalau kita ni, tuan-tuan, kalau bahasa sekarang ni tak boleh move on. Dia kena move on kat tuan-tuan ni. Dah lopeh-lopeh. Kalau tak boleh jadi, tuan-tuan, kita akan jadi orang yang sentiasa menang. Sentiasa menang. Dan yang kelima, anggota badan kamu selalu berada di sekeliling kamu, makna kata mudah untuk dapat pahala. Dan begitu juga zat yang maha perkasa ada di atas kamu, artinya sentiasa memerhati. Dan ulama kata apa, tuan-tuan? Luasnya zat Allah Ta'ala tu maha memberi. Jadi ulama kata duduk atas ni maksud apa, tuan-tuan? Senang minta, mudah untuk kita minta. Baik, maka pada muka surat 83 tu kita nak sambung dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba pasti memiliki 2 buah rumah. Satu rumah di dalam syurga dan satu lagi di dalam neraka. Ulama kata pasti itu maksud apa, tuan-tuan? Hidup dunia ni penentunya. Okey, penentu. Sebab boleh jadi kalau kita terpengaruh dengan perkara-perkara jahat tu, dah tentulah, tuan-tuan, rumah yang besar yang kita impikan sebenar, tuan-tuan, neraka. Tetapi kalau kita jaga diri, kan kita taat pada Allah Ta'ala, maka apa jadi, tuan-tuan? Sudah pasti yang dibesar-besarkan adalah rumah yang berada di dalam syurga. Adapun orang yang beriman mendirikan rumahnya di dalam syurga dan menghancurkan rumahnya di dalam neraka. Itu hati orang beriman. Tak nak dia, tuan-tuan, perkara-perkara yang menyebabkan dia tu, tuan-tuan, dicampak ke dalam api neraka. Kerana cita-cita orang beriman ni hari ni, tiap-tiap hari apa dia, tuan-tuan? Syurga. Okey. Sementara itu orang kafir mendirikan rumahnya di dalam neraka dan menghancurkan rumahnya di dalam syurga. Dengan arti kata apa? Bersenang lenang di atas dunia. Apa sebab itulah, tuan-tuan, janganlah kita rasa sedih, tuan-tuan, sebab perkara itu telah pun kita belajar, telah pun kita ketahui. Bila Nabi SAW sebut, wahai Umar, kamu tak reda ke orang kafir itu dapat dunia, kamu dapat akhirat? Kan? Maka Sayyidina Umar kata, bahkan kami suka untuk dapat akhirat, bukan untuk dapat dunia. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok Sayyidina Umar Al-Khattab, hidup dia, tuan-tuan, tak pernah berubah walaupun dia tu menakluki 2/3 dunia. Maksud kata apa, tuan-tuan? Itulah pakaian dia sejak Nabi SAW wafat sampailah dia sendiri, tuan-tuan, wafat, tuan-tuan. Hanya 2 helai sebagaimana Rasulullah punya pakaian. 10 tahun hidup sebagai khalifah, tuan-tuan. 10 ke 12 tahun. Sebab itulah, tuan-tuan, didikan tu penting.
dengan siapa dia berkawan, ilmu apa yang dia ada, itu terlalu penting tuan-tuan. Baik, di dalam hadis lain baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, setiap orang yang masuk syurga akan melihat bagaimanakah nasib mereka di dalam neraka jika mereka melakukan keburukan, agar bertambah rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Ahli syurga dia akan melihat neraka tuan-tuan, kan? Dia akan melihat neraka. Sebagaimana yang tuan-tuan tengok dalam surah Al-Muddassir tu kan, bila dia tanya tuan-tuan, ma salakakum fi saqar, dia tanya ke ahli neraka tu, apa jadah kau nak ngok dalam neraka sakar ni? Apa jadah tu makna kata apa tuan? Kenapa kau masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Tengok tuan-tuan kan, dia kata apa? Kami dulu ni main tak semayang. Tu sebab tuan-tuan, orang tak semayang ni ulama kata dua perangai. Orang beriman tapi dia orang Islam tapi dia tak nak semayang. Sebab apa? Kita tak gunakan terma beriman. Sebab orang beriman ni tuan-tuan, dia mendirikan semayang. Ulama kata apa? Dia Islam, mengucap kalimah syahadah. Tapi apa tuan-tuan? Semayang ni ikut hati dia. Nak semayang, tak nak semayang, sudah. Tu orang Islam tuan-tuan. Yang kedua, siapa salat semayang tu? Sekalian orang kafir. Orang kafir dia akan tinggalkan semua sekali perintah-perintah Allah. Itu sebab dia tengok tu, dia tanya, kenapa kau nongok dalam neraka ni? Maka tuan-tuan, ahli syurga ni dia kata, dan kami ni duduk dalam neraka tak semayang. Dia kata, syukurnya aku dulu kita hidup atas dunia semayang. Allahu Akbar. Itu sebab bila orang kata, kau ingat kau masuk syurga ni semayang, kau ingat kau semayang ni masuk syurga kau bayar. Itu janji Allah. Tapi bagi diri dan kita mengharap. Sebab saya dah cerita beberapa tompek tuan-tuan kan, bila Imam Abu Haf rahimahullah, dia kata apa tuan-tuan? Orang awam ni setidak-tidaknya takwa dia tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Mesti sampai dia meninggalkan syirik kepada Allah Ta'ala. Apa bentuk syirik dia tinggal tuan-tuan? Ni bonus ni tuan-tuan kena pegang. Kalaulah tuan-tuan mengaku tuan-tuan orang bertakwa, tetapi tuan-tuan masih lagi melakukan perkara syirik tuan-tuan, tuan-tuan bukan orang bertakwa. Sebab orang awam dia akan buang sifat mensyirikkan Allah. Bagi orang khusus naik setingkat lagi tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Dia meninggalkan maksiat. Dia meninggalkan maksiat. Sebab bila kita sentuh pun ni, saya setiap suka sentuh. Kenapa tuan-tuan? Saya nak tahu tuan-tuan, bagi diri saya lah, kita ni kat mana? Bagi diri saya ni duduk mana? Kalau saya ni masih lagi sekadar jaga syirik tetapi maksiat masih buat tuan-tuan, maknanya kita ni masih orang awam lah. Walaupun Allah beri tambah ilmu, tapi tak ada perubahan, rugilah. Itu sebab orang yang khusus ni naik sikit martabat dia tuan-tuan, apa tuan-tuan? Maksiat dia tinggal, dalam tiga kata lain dah tentu syirik dia tak buat. Naik pula tahap wali-wali Allah tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Dia bertawasul dengan amal soleh dia tuan-tuan. Maksud kata apa? Takkan ada dalam diri dia kata apa? Dan tak tahulah semayang dan Allah terima ke tidak. Dia tak ada istilah tu. Kan? Dia ada istilah apa? Aku harap amal aku ni Allah terima. Aku harap semayang aku Allah terima. Aku harap puasa aku Allah terima. Tapi kalau masih kebalik dan pun tak tahulah. Dan dia belajar semayang selalu, tapi tak tahulah waktu ke tidak, Allah terima ke tidak. Itu bukan rendah diri tuan-tuan. Itu bongok. Tuan-tuan kena belajar tu tuan-tuan. Terlopeh lah tuan-tuan. Sebab esok pun sama, berada dalam keadaan tu bila ditegur oleh guru-guru kita ni tuan-tuan. Jadi kita kata, ya Allah, rupa kita ni selama hari ni tuan-tuan sebenarnya tak mempercayai tentang hadis Nabi. Bila apa tuan-tuan? 3 orang yang terkurung dalam gua tu, dia kata kami ni buat ni kerana mengharap rahmat-Mu wahai Allah. Terbuka pintu gua tu tuan-tuan. Bukanlah kita kata kita ni wali, tidak. Tapi paling tidak tuan-tuan boleh rasa kan, tuan-tuan dah belajar. Bila orang tanya kat tuan-tuan, kau ingat kau semayang masuk syurga kau? Ya ban, sebab tu janji Allah. Tapi terhadap diri aku ni, aku harap Allah bagi. Tu. Nanti kita kata apa tuan-tuan? Lapik-lapik yang ada. Kenapa tuan-tuan? Budi bicara kita ni rendah diri tuan-tuan. Kan? Budi bicara hati kita ni rendah diri. Baik. Maka sebab itulah tuan-tuan, nak kata bahawa apa tuan-tuan? Bila ahli neraka tengok tu, dulu kami ni, bila ahli syurga tengok kami tak semayang, syukur dan semayang. Kemudian apa tuan-tuan? Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami ni tak pernah beri orang miskin ni makan. Maka bersyukur, ya Allah, makin kita pernah beri orang susah makan ni. Allahu Akbar. Itu sebab nanti kita akan tengok perbahasan tuan-tuan,
Syurga ni tuan-tuan bagi siapa tuan-tuan? Orang yang pernah bori, orang miskin makan, dan orang buka puasa makan. Kita akan tengok macam mana perbahasan ulama tentang benda tu tuan-tuan. Begitu juga sebaliknya, setiap orang yang masuk neraka akan melihat nasibnya di dalam syurga jika dia melakukan kebaikan, agar mereka menyesal dengan perbuatan mereka sendiri. Kerana hadis Nabi kata apa tuan-tuan? Bila ahli syurga ni tengok, maka ahli neraka ni nampak, tu geng Dan tu kawan aku main tu, kawan masa atas dunia main. Macam mana nak kau boleh masuk syurga pula? Bukan kita geng lama ke apa kau? Maka kau tak konang, dia dulu-dulu dia ajak kau semayang, kau tak nak. Menyosah tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Biarlah menyosah atas dunia ni tak ada apa tuan-tuan, tapi jangan kita menyosah di hari akhirat nanti tuan-tuan. Mintalah pada Allah supaya Allah tambah ilmu dan amal kita tuan-tuan. Baik, perkara yang keempat, 6 perkara yang disembunyikan pada 6 perkara. Baik, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, bismillah, Inna Allaha katama sittatan fi sittatin, katama ar-ridha fi ta'atin, wa katama al-ghadaba fi ma'siyatin, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, wa katama al-mauta fi umri, wa katama as-salati al-wusta fi salawati. Artinya, sesungguhnya Allah telah menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara, iaitu menyembunyikan redanya dalam ketaatan kepadanya, menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan, menyembunyikan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, menyembunyikan para wali, yakni kekasihnya di antara manusia, menyembunyikan kematian di dalam umur, menyembunyikan salat wusta di antara salat-salat lain. Ni 6 benda. Bila kita tengok benda ni tuan-tuan, tiap-tiap hari kita lalui tuan-tuan. Kita lalui redha Allah, kita melihat kemurkaan Allah. Sebab hari ni bila orang khabar, hari ni banjir tahu dia khabar kan. Sampai orang ni kereta tengah lampu, adakah itu kemurkaan Allah semua? Atas manusia biasa mandang tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Itu boleh jadi musim hujan lah, tiap-tiap tahun jadi kan. Tapi di atas sebahagian ulama kita kata apa tuan-tuan? Muhasabah kan. Kenapa kita kono, orang lain tak kono? Betul lah tu Ustaz, kalau musim tengkujuh dah tentulah pantai. Tuan-tuan, ni bukan musim tengkujuh kat Pantai Timur, ni kat Kelumpu. Kat Kelumpu azab tuan-tuan. Hari ni azab, apa azab tuan-tuan? Kita tengok tu, ya Allah, jalan Parlimen lah, jalan Kuching lah, macam-macam jalan kono tuan-tuan. Sampaikan orang kata apa, harap rider-rider yang hantar makanan ni bersabar, sebab orang order tak sampai-sampai, kawasan tak boleh lalu tuan-tuan kan. Allah Rabbi kan. Sebab itulah tuan-tuan, bagi kita ni tuan-tuan, kita akan tengok perkara ni tuan-tuan, semuanya kita lalui setiap mati, apatah lagi kematian, apatah lagi semayang. Baik, hikmah disembunyikan redha Allah dalam ketaatan kepadanya ialah agar manusia mahu bersungguh-sungguh melaksanakan semua bentuk ketaatan kepadanya. Saya malam tadi orang rumah kata lah bang, saya baca-baca lah buku ni bang, dia kata sebenarnya wanita solehah yang paling kuat atas dunia ni, dia yang kuat semayang tahajud kan. Kenapa? Sebagaimana isteri-isteri Rasulullah kan. Walaupun Rasulullah telah meninggal dunia, wafat, tetapi isteri-isteri Nabi ni dia tak rindu kat Nabi. Dah lah perintah tak boleh berkahwin kan. Macam mana mereka menjadi kuat? Yang pertama semayang malam, yang kedua mendidik umat Nabi tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia mendidik, mereka lah generasi ummahatul mukminat, mendidik generasi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Macam mana dengan cara kekuatan dia mendidik, apa dia tuan-tuan? Sahabat-sahabat tiap-tiap hari bertanya, datang jumpa, wahai apa ni ummahatul mukminat, wahai Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Zainab, semua ditanya tuan-tuan ya. Kenapa tuan-tuan? Sebab itulah tempat rujukan pemahaman mereka tentang Al-Quran kan. Maka bila orang rumah baca tu dah bonai main tahajud elok kan. Tapi dek kita hari ni kadang-kadang kita nampak tahajud tu bila berkeperluannya, bila anak nak peksa
Allah dia tahajud tuan-tuan ya. Kan anak nak peso, anak nak masuk sekolah lah, anak nak masuk pertandingan lah. Oh, yang mak-mak ni semayang hajat minta tahajud tiap-tiap malam. Habis besok hilang tahajud macam mana tu bang? Okey juga. Paling tidak ada lah juga kan ketiar-ketiar dia tu. Saya tak kata salah, saya tak kata buruk, cuma berterusan itu lebih baik. Berterusan itu lebih baik. Baik, itulah ayat-ayat Allah Ta'ala menorangkan tuan-tuan kekuatan ummahatul mukminat tu begitu. Kerinduan mereka kepada Nabi itu terwujud bila mereka mengajar, kan, bila mereka berpuasa setiap hari, bila mereka tahajud, bila mereka baca Quran. Allahu Akbar. Itu sebab tuan-tuan, redha ni tak semestinya kita dapat dalam bentuk yang kita nampak. Tetapi redha ni maksud dia apa tuan-tuan? Esok boleh buat lagi, itu nama redha tu. Esok boleh semayang ni tuan-tuan, esok boleh belajar ni tuan-tuan. Tuan-tuan esok hari Jumaat hari tu kan pergi masjid Seri Muka depan tuan-tuan ya. Malam tu saya dah tak boleh makan dah sebenarnya tuan-tuan ya. Bukan dek kenyang, tapi perut meragam tuan-tuan. Sampailah semalam tuan-tuan tak boleh makan, nasi keluar tuan-tuan. Makan keluar. Aduh, saya bila dong konang tu tuan-tuan ni KPJ sampai hari dah tentu dah ni. Dah terbayang dah tu tuan-tuan ya. Kalau pergi KPJ sampai hari dah tentu dah. Dijolok mulut tuan-tuan, dijolok atas bawah tengok kamera tuan-tuan. Saya pun macam mana nak buat ni tuan-tuan ya. Ngonong ni tuan-tuan. Hari Senin semalam try lah poso. Entah berapa lama tak poso ke tuan-tuan ya. Allah suruh poso ke tuan-tuan kan. Kita pun poso lah tuan-tuan. Poso taklah buang-buang air. Orang rumah memanglah tak makan, macam mana nak buang air? Ya tak jauh kan. Tak apa. Buka makan tuan-tuan. Bila makan buka tu tuan-tuan, tengok buang air sekali, 2 kali. Tu yang hari ni pergi sekolah tuan-tuan. Kalau tak pergi lagi tuan-tuan ni buat apa? Seolah-olah kita rasa bahawa apa tuan-tuan, penyakit tu satu benda yang memberi kesusahan pada kita. Tapi bila kita konong balik, bila puasa elok pula. Adam ni dah lama tak puasa. Lama saya konong tuan-tuan, lama saya konong tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu dah kerja mencokik kerja tuan-tuan ya. Yang kedua ialah bulan Maulud dia macam itulah tuan-tuan. Tiap-tiap malam kambing tuan-tuan. Tak pernah tak kambing tuan-tuan. Jadi awak boleh kono Allah itulah dah. Bila makan tu baca doa. Mana boleh tak baca doa? Tapi masalah pada diri kita. Boleh jadi kita dah lupa dan sebagainya tentang amal-amal ibadah. Kenapa tuan-tuan? Redha tu penting. Kenapa? Boleh makan ni sekali kan pun redha juga. Sebab apa? Allah nak lagi joki tu masuk dalam badan kita tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Yang mana tuan-tuan? Dengan harapan mendapat redha Allah, hikmah yang lain ialah agar kita tidak meremehkan sesuatu amal sekalipun ianya kecil. Boleh jadi di dalamnya terdapat keredaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu sebab apa sahaja amal baik tuan-tuan yang tuan-tuan buat, di sana ada pahala, di sana ada pandangan Allah. Maka tuan-tuan jangan remeh bila tuan-tuan tengok orang lain buat. Contoh malam ni tuan-tuan, telur dadah bawa tuan-tuan. Contoh telur dadah tu pula kosong pula tu. Itu kau telur dadah. Wish. Isu kan telur dadah tuan-tuan. Isu apa? Benda baik. Kan bila makan alhamdulillah ada telur dadah. Kan barulah tuan-tuan akan nampak hikmah dia. Tapi kalau tiap-tiap minggu telur dadah ni mesti dia ni. Telur ni pun tahu telur mana. Telur bona tu jangan itu tuan-tuan ya. Saya tak pernah ajar tuan-tuan di mana tompek tuan-tuan. Itu sebab kadang tuan-tuan ada sama-sama tompek masjid. Dia tak nak buat makan secara potluck, tak nak tuan-tuan. Sebab apa? Kan ada orang ambil kesempatan telur dadah tiap minggu bawa. Saya kata bukan sebab begitu, boleh jadi itu yang dia ada. Kan boleh jadi itu yang dia ada. Mana ada ustaz kereta yang pek tayar. Iyo mana ada kereta 2 tayar. Pek orang gitu. Tu tiba-tiba terpulang lah. Tu kadang-kadang ada tompek dia tak nak buat tuan-tuan kan. Dia pulang. Mudah-mudahan kita di sini tuan-tuan tahu, walaupun kecil tuan-tuan, di sana ada redha daripada Allah. Yang remeh-remehan. Yang kedua, hikmah disembunyikan murkanya dalam kemaksiatan ialah agar manusia berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Sebab sungguh-sungguh tu Allah pandang.
Boleh jadi tuan-tuan, kita kata apa tuan-tuan, alah dosa kecil pun takkan Allah nak marah lebih-lebih. Isu dia bukan dosa kecil atau dosa besar, asalkan benda tu dosa bawa kepada kemurkaan Allah, maka benda tu jangan buat. Itu proses dia. Tetapi kalau tersalah, tuan-tuan, terbuat, sebab kita ni kadang-kadang lalai, kadang-kadang kita ni lupa leko tuan-tuan, maka di sana ada satu jalan, nama dia taubat. Kemurkaan Allah Ta'ala ni tuan-tuan terubek, ditutup tuan-tuan, dikafarahkan dengan apa tuan-tuan? Taubat. Itu sebab Allah kata faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Cakaplah, mohonlah ampun dekat Allah Ta'ala tu, sebab Allah tu ghaffara, maha memberi ampun. Tu ya tuan-tuan. Sebab itulah kita kata apa tuan-tuan, jangan kita nampak dosa tu kecil atau besar, tapi pandang, asalkan Allah tak suka, jangan buat. Dan tidak memandang remeh sesuatu kemaksiatan itu walaupun ia kecil. Boleh jadi di dalam kemaksiatan yang kecil itu terdapat kemurkaan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita nampak bahawa apa tuan-tuan, boleh jadi tuan-tuan, dosa kecil yang dibuat oleh orang alim lebih bahaya daripada dosa besar yang dibuat oleh si jahil, kata ulama. Kan? Boleh jadi tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab tengok pada siapa di bondo tu diletakkan. Itu sebab kalau tuan-tuan ingat cerita bab sedekah kan, bila ada seorang sahabat tu tuan-tuan, dia pergi ziarah seorang sahabat. Maka bila ziarah tuan-tuan, sahabat tu semoleh kambing tuan-tuan, bagi makan. Dan sahabat ni kata, alhamdulillah, memang pemurah dan setakat ni, dan kau kenal kau ni suka jamu tetamu. Ya kau. Tapi kalau kau nak tahu, adik dan lain pemurah. Jom pergi adik dan. Wah, dia terbayang kalau Nia tadi semoleh seekor kambing, adik dia kalau pemurah mesti 2 ekor boleh Poi-poi tuan-tuan, sekorek roti letak tuan-tuan di jamu. Dia pun kata, tapi kau apa pemurah? Maka dia kata, wahai sahabat, kalau kau kata pemurah, takkan sekorek roti Dia kata, tuan, wahai sahabat, saya ni ada 10 ekor kambing, seekor aku semoleh jamu kau kata pemurah. Tapi kau tahu tak, adik aku ni ada sebuku yang roti tapi dia beri separuh kepada kita untuk makan jamu kita makan. Sebenarnya siapa ni pemurah? Dia tuan tengok kan. Maksud kata apa? Tengok kat kita ni ada apa. Kalau kita ni faham, alim, tahu tuan-tuan, tapi buat juga dosa tuan-tuan, jangan kata tuan-tuan kemurkaan tu sikit-sikit lebih besar ni adalah tuan-tuan, sebab borek hukuman ni. Tetapi kalau si jahil tu tuan-tuan buat dosa besar, bukanlah kita kata dia tu tak ada apa-apa, tak. Tetapi tetap bila dibezakan tuan-tuan, orang alim yang buat dosa kecil ni tu lebih besar lagi Allah pandang murka daripada orang jahil yang buat dosa besar. Macam itulah kalau orang kaya sedekah seekor kambing tadi, orang kata pemurah, apatah lagi orang miskin ni tuan-tuan, dia boleh sedekah jamu separuh daripada roti dia. Itulah sebenarnya nama kaya jiwa. Dia nak jadi pemurah walaupun dalam hati, dalam simpanan dia hanya ada sikit tuan-tuan. Inilah yang kita kena letak dalam hidup kita tuan-tuan. Baik. Kemudian hikmah Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Bila kita dengar Lailatul Qadar ni tuan-tuan, bismillah. Ulama kata tuan-tuan, Lailatul Qadar ni maksud dia apa tuan-tuan? Malam yang disembunyikan oleh Allah. Ni malam disembunyikan oleh Allah. Yang mana tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok perbahasan dia tuan-tuan tentang Lailatul Qadar ni tuan-tuan, kalau tengok dalam syarah kitab ni tuan-tuan, yang disyarahkan oleh Said Ahmad ni tuan-tuan, Semaid ni tuan-tuan, panjang tuan-tuan. Sebab Lailatul Qadar ni tuan-tuan bondo yang diburu oleh Nabi dan juga para sahabat. Kan? Apa tanda buru tuan-tuan? 10 malam terakhir tak tidur, tak balik rumah, iktikaf kat masjid tuan-tuan. Nak kata apa tuan-tuan? Sungguh-sungguh sahabat ni. Maka sebab itulah tuan-tuan, Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah pada bulan Ramadan dengan tujuan agar manusia bersemangat menghidupkan seluruh malam di dalamnya. Maksud kata, setiap hari itu dia rabut tuan-tuan. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyakkan amalan pada bulan Ramadan kerana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan-tuan,
Ramadan ni ditunggu-tunggu. Berapa bulan ni tuan-tuan? Tak lama lah ustaz. Tahu tak lama tuan-tuan kan, tapi kata apa, berapa bulan tu orang kita ni ternanti-nanti Ramadan. Itu sebab ulama kata dimuliakan. Kenapa tuan-tuan? Sebab Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Begitu juga tuan-tuan, Nabi kata tuan-tuan, suhuf-suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada awal-awal malam Ramadan. Yang ketiga, kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan pada 12 Ramadan. Dan kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Ini semua dicatat oleh ulama-ulama kita melalui hadis Nabi SAW. Malah tuan-tuan, ulama kita mengambil satu hadis yang cukup besar manfaat. Dia kata apa? Nabi SAW mengingatkan syurga ini dibuka, kan, dibuka pada 4 golongan. Yang pertama, orang yang baca Quran. Dengar tuan-tuan ya, syurga ni Allah buka pada 4 golongan tuan-tuan. Yang pertama, orang yang baca Quran. Itu sebab orang yang baca Quran ni tuan-tuan, dia dekat dengan Allah. Itu sebab kita jangan buang masa tuan-tuan. Quran kena belajar, Quran kena baca. Jadikan dia ni tuan-tuan wirid dan zikir harian. Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang jaga lidah. Cakap dia tuan-tuan benda yang bermanfaat. Yang ketiga, ni yang keempat tadi, bagi orang lapar makan. Dia tengok orang lapar tuan-tuan nak makan, dia bagi. Dan yang keempat apa dia tuan-tuan? Orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. 4 golongan. Maka ulama kata digabungkan orang yang puasa kemudian orang yang baca Quran, kan, dalam bulan Ramadan tu tuan-tuan, dua-dua sekali ada pada umat Nabi SAW. Itu sebab jangan tinggal tuan-tuan Quran dalam bulan Ramadan. Baik, kemudian panjang lagi lah tuan-tuan ni hadis tentang Ramadan ni tuan-tuan ya. Kalau boleh ada joki sebelum Ramadan nanti tuan-tuan kita bahas. Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan para wali, yakni kekasihnya di antara manusia, agar semua orang saling menghormati dan tidak memandang rendah terhadap orang lain. Boleh jadi sesama kita ni ada wali tuan-tuan, yang saya pun tak kenal, yang tuan-tuan pun tak kenal. Maka kerana itulah tuan-tuan, kita saling hormat menghormati. Maka sebab itulah ulama kata, apa faedahnya semayang berjemaah ni, kan? Apa faedah Maka ulama kata, kita tak kenal siapa doa yang lebih dimakbulkan oleh Allah. Masa itulah kita nak numpang tuan-tuan ya. Masa sebab kita jemaah ni tuan-tuan, perkara yang seharusnya kita tidak tinggalkan. Walaupun hukum dia tuan-tuan, ulama tak letak dia sebagai wajib, sebagai fardu kifayah tuan-tuan, tetapi kita kena menjadi sebahagian daripada orang yang mendirikan fardu kifayah tu tuan-tuan ya. Oleh sebab itulah tuan-tuan, kita nampak bahawa apa tuan-tuan, sikap hormat menghormati ni tuan-tuan penting, kan? Walaupun kadang-kadang dia kerja tak seberapa tuan-tuan, belajar tak tinggi mana pun, macam orang tua-tua dululah, tapi tuan-tuan amal Allah Akbar tinggi tuan-tuan. Kita orang sekarang ni tuan-tuan ramai penakut tuan-tuan ni. Orang dulu, orang belakang rumah tak ada hantu polong pun keluar dia pergi cari buat barang tuan-tuan ya. Orang saya cuba khabar belakang ada hantu polong, tak berani tuan-tuan. Telefon ustaz suruh tiba tuan-tuan. Padahal rumah kau sendiri tu, kan? Kenapa orang tua-tua dia berani? Ingat arwah atuk kita pun sama lah tuan-tuan. Mana ada hantu buka rumah buat barang, mana ada semoleh hantu ni. Hantu nak semoleh tuan-tuan. Sebenarnya banyak semoleh benar, tapi apa tuan? Keyakinan dia, jiwa dia tuan-tuan kerana Allah, maka benda-benda makhluk ni tak mampu menakutkan dia. Jadi dari kita ni tuan-tuan tak ada PL tu. Sampaikan saya dengar orang khabar apa dulu, kalau bola-bola jompo lah tuan-tuan kan. Bola-bola jompo ni memang terkenal lah dengan orang rumah molo-molo sako ni tuan-tuan. Padahal saya sako tu pun saya tak pernah tengok tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ni komini punya pasal ni kopi ni masuk rumah orang, ambil kotor semoleh anak orang tuan. Bola hantu tuan-tuan ni, bola hantu gayo, bola sako, bola tu. Jadi apa jadi tuan-tuan? Dia dulu bola deh. Jadi bila dah sakit nak mati, nak muang ni tak rati tuan-tuan. Jadi bila tak rati ni, kepakaran untuk orang tua-tua kita lah tuan-tuan yang menjadi kemahiran supaya anak cucu ni tak nak ganggu tuan-tuan. Ada yang pakai berotih boreh, ada yang pakai garam dengan apa,
lado hitam, ada yang boleh guna air, ada yang boleh baca surah Yasin sahaja, ada yang guna Fatihah sahaja. Kenapa tuan-tuan? Kemahiran mereka itu berilmu. Dia bukan saja-saja tuan-tuan ya. Tapi orang sekarang kita pun paning tuan-tuan ya. Ustaz dah berapa kali dah jumpa ustaznya, jumpa ustaz tu, jumpa ustaznya, jumpa ustaznya. Seorang tak elok bah. Kita mandang ni sebenarnya siapa yang tak elok sebenarnya ni? Sebab Nabi kata apa tuan-tuan? Rumah yang paling usang, yang paling buruk, yang paling kotor, rumah mana tuan-tuan? Laisa fi jawfihi ayatun minal Quran. Tak ada satu pun dalam rongga dia tuan-tuan ayat Quran dia simpan. Maksud simpan tak boleh tuan-tuan. Kalau orang kata baca Al-Fatihah, dia boleh nampak bila baca bismillah tu dia tahu. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Siap baris ni tuan-tuan ya. Itu baru kata jauf, dalam rongga badan dia tuan-tuan ada Quran. Bila dia baca suratul Ikhlas, Qul huwallah tu tuan-tuan, dia tahu qaf, lam, alif, lam, ha, alif hadal, ha waw, alif hadal, dia nampak Qul huwallahu ahad, dia nampak tuan-tuan. Maka sebab itulah tuan-tuan, perkara tu sebenarnya tuan-tuan jangan dihapuskan. Betul lah ajaran orang tua-tua dulu apa tuan-tuan? Secara talaqi. Dan baca kau sebut sampai kau hafal. Tuan-tuan ya, sampai kau hafal. Itu sebab orang tua-tua dulu tuan-tuan, kalau setakat baca Yasin ni tak ada yang tengah langgang tuan-tuan ya. Kecuali yang tak nak belajar tuan-tuan ya. Kan? Saya masih lagi lah tuan-tuan ada rasa kagum tuan-tuan, walaupun mereka tu kata ustaz, cik tak reti baca Quran ni, puih macam tak reti, tapi baca Yasin tak salah tuan-tuan. Dia baca Yasin tu elok ya tuan-tuan. Saya kata ya Allah makcik oi, makcik apa tak reti baca Yasin, entah Yasin selalu baca. Maksud kata apa? Quran ni kalau hari ni baca, esok pagi tak baca, selusa tak baca, minggu depan pun nak baca. Memang masa tu lidah dah korek lah. Tapi dia kerana selalu ulang Yasin tu tuan-tuan, lidah tu lembut dia. Kadang-kadang dia buka dia ujung mata ya tuan-tuan ya. Tengok dengar imam baca dia boleh sambung. Baca dia sambung apa? Hari-hari. Yakin dan percayalah tuan-tuan, benda tu bukan benda mustahil bagi manusia. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita tak pandang remeh pada orang. Kita juga boleh meremehkan seorang padahal dialah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, ulama kata cukuplah kita kenal wali Allah ni siapa dia. Orang yang bertakwa satu, orang yang beramal soleh satu, secara istiqamah. Cukuplah kita kena menghormati dia. Cuma ada orang kata ustaz ni ustaz jarang dengar ustaz contohnya karamah Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar, kita dengar karamah dia. Umar ni tulis surat dekat Sungai Nil. Kan kita dengar cerita kan. Tapi Abu Bakar ni apa karamah? Dia boleh persoal macam tu tuan-tuan. Padahal ya tuan-tuan, masa Nabi masih hidup tuan-tuan, yang menggantikan Rasulullah menjadi imam Sayyidina Abu Bakar. Tak cukup lagi ke taraf kewalian yang Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Abu Bakar? Dia nak juga benda pelik-pelik. Rupa-rupanya ada tuan-tuan. Saya baca-baca buku, rupanya ada tuan-tuan. Rupa Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, tetamu datang rumah dia. Cerita tetamu kan tuan-tuan. Masa tu Nabi masih hidup. Kan bila dia orang datang rumah dia 3 orang tuan-tuan, maka dia kata hari ni orang datang ni nak jamu terbaik lah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni kalau tuan-tuan tahu, lepas dia sedekahkan semua harta dia tu tuan-tuan, dia dah kurang sikit baju lawa, kurang sikit makan, kurang sedap sikit. Tapi untuk tetamu ada. Maka tuan-tuan, bila dia pergi dapur tengok makan lah tak banyak mana. Dia tanya ke rumah macam mana ni makan ni. InsyaAllah bang, ini sahaja yang ada, hidanglah untuk tetamu. Maka Sayyidina Abu Bakar ni kata apa? Tak apa, jangan risau, Allah Ta'ala ada. Bismillahirrahmanirrahim, jom kita jamu. Tuan-tuan, perkataan yang digunakan apa tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim, jom kita jamu. Yakin Allah ada. Tuan-tuan, 3 orang tetamu ni tuan-tuan makan bertambah-tambah sampai belahak. Padahal dia makan sikit. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pelik, tadi nampak macam sikit ni cukup banyak pula kan. Maka dia ngadu kat Nabi, wahai Rasulullah, tadi tetamu datang,
Jadi makanan tu bila tengok sikit, bila hidang banyak, maka Nabi kata, wahai Abu Bakar, ingat makan ni kalau berjemaah, makan 2 orang cukup 3 orang, makan 3 orang cukup 4 orang. Yakin dan percayalah, kalau kau ajak sahabat-sahabat ni di masjid ni makan, insya-Allah cukup. Maka Nabi kata ajak semua ahli sufah ni 80 orang pergi makan rumah. Maka tuan-tuan bila ajak tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, bismillahirrahmanirrahim, jom. Tuan-tuan menggunakan apa tuan-tuan? Bismillah. Tuan-tuan sendiri pun macam, ya kau bismillah boleh guna. Tapi wali bukan setakat sebut bismillah. Kalau dia sebut bayo tuan-tuan, Allah berilah tuan-tuan. Kenapa? Yakin. Maka tuan-tuan, bila bawa pergi tuan-tuan, 80 orang ahli sufah makan kenyang, Sayyidina Abu Bakar makan kenyang, termasuklah ahli keluarga yang makan kenyang. Nabi kata, zaka min amrillah. Itulah kerja Allah. Apa nak buat? Bismillahirrahmanirrahim, yakin dan percaya. Allahu Akbar. Boleh? Lepas main isyak kan, bismillah, kenyang, balik terus jangan makan. Boleh? Tapi roh, kau nak makan dulu. Tak apalah tuan-tuan ya, makanlah tuan-tuan. Tapi nak kata apa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar ada. Begitu juga Khalid ibn al-Walid. Orang kata, Ustaz, Khalid Walid ni dia nama Saifullah kan, pedang Allah kan. Tapi tak ada cerita. Siapa kata tak ada tuan-tuan? Khalid al-Walid ni tuan-tuan, ulama kata tuan-tuan, bila dia pergi satu peperangan di Hira, tuan-tuan, ulama kata dalam satu riwayat dia pergi Hira. Ketika itu tuan-tuan, musuh cara nak lawan Khalid ni tuan-tuan, depan-depan tak berani tuan-tuan. Khalid ni bapak kuih Maka berjaya tuan, dia siapkan bokeh-bokeh air di tepi jalan tuan-tuan. Air daripada air salju ni tuan-tuan, letak air racun di sekeliling tempat minum ni tuan-tuan. Kan? Maka orang kata, wahai Khalid, tahu tak? Ni semua ni musuh punya perancangan, dalam tu ada racun. Ya, apa ada racun? Siapa khabar ada racun? Dan khabar, bak sini bawa sana. Bismillahirrahmanirrahim, dia ambil dia minum tuan. Sampaikan Ibnu Abbas kata, masa aku tengok dia minum tu, tawalek Khalid dengan. Tapi elok dia tuan-tuan, bawa kuda dia tuan-tuan pergi menyerang musuh tuan-tuan ni. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sahabat. Kan? Sampaikan satu ketika tuan-tuan, di kemah-kemah tu tuan-tuan, tentera ni, orang khabar apa tuan-tuan? Ada orang dalam perang pun bawa arak. Sebab apa? Sebab dia nak badan dia kuat. Dia bukan nak minum sambil mabuk pun, dia nak badan dia kuat apa. Kita tak khabar lah arak ke apa tu, macam kartum lah kat tuan-tuan ni. Dia ada ubek-ubek tu ni patung. Kurang lah tuan-tuan kan. Bawa. Maka orang khabar dia suruh ni. Maka Khalid tanya, ya apa khabar agak? Tak. Kami bawa cukur. Kan, kami bawa cukur. Okey, kalau kau kata cukur lah. Mudah-mudahan yang kau bawa tu cukur. Bismillahirrahmanirrahim, kau bawa tu cukur. Maka sahabat ni balik kemah tu, ingat nak minum lah tuan-tuan ya. Buka-buka memang cukur pun tuan-tuan. Walaupun asalnya dia bawa arak tuan-tuan. Allah. Ni kita kata apa tuan-tuan? Karamah yang Allah Ta'ala pilih pada siapa yang Allah Ta'ala nak beri. Cerita ni tuan-tuan juga banyak tuan-tuan dalam kitab Karamatul Awliya. Tuan-tuan boleh tengok. Maka sebab itulah tuan-tuan jangan persoal. Dan dalam dunia ni tuan-tuan, kebanyakan daripada ulama-ulama dunia ni pun tuan-tuan mengiktiraf ada seorang ni tuan-tuan wali Allah yang tiap-tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar. Siapa dia tuan-tuan? Tapi dia tak cerita tuan-tuan. Tapi orang tahu sikap dia, perbuatan dia, tiap-tiap tahun dia mesti dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Dia ramai sedekah tiap-tiap hari, dia ramai baca Quran tuan-tuan, dan dia akan sembahyang tarawih ni panjang. Orang lain dah balik, dia sembahyang lagi tuan-tuan. Dan ulama kata sampailah dia meninggal dunia tuan-tuan, dia buat tiap-tiap hari tuan-tuan. Siapa dia tuan-tuan? Syekh Abdul Hasan Syazuli. Itu siapa tuan-tuan? Pengasas tarikat Syazuliyah di Aswan Mosi tuan-tuan. Semua ulama kata inilah satu-satunya ulama yang dapat Lailatul Qadar setiap tahun. Sebab apa? Tak pernah berubah perbuatan dia dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan ada setahun buat, ada setahun boleh juga yo lebih. Kan mengangur dekat bazar malam tu apa? Pasar malam tu kan. Mengangur gitu. Tapi Syekh Abdul Hasan Syazuli tuan-tuan tak pernah berubah sikap dia sampailah dia meninggal dunia tuan-tuan. Ini rahsia yang Allah bagi tuan-tuan ya. Sebab ulama kata kami ni pun ada masanya sibuk juga, pergi musafir dan sebagainya. Tapi Syekh Abdul Hasan tak pernah tinggal satu malam pun. Baik, sikit lagi boleh? Dirahsiakan kematian tidak lain agar manusia selalu siap sedia untuk menghadapinya dan kehidupan sesudahnya,
persiapan tersebut hendaklah dilakukan dengan banyak mengerjakan amal soleh dengan berharap rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, mati pun rahsia. Kenapa? Kita tak tahu bila kita akan pergi. Boleh jadi saya pergi dulu, ataupun boleh jadi tuan-tuan pergi dulu. Saya nak harap tuan-tuan mati dulu pun tak boleh. Sebab perkataan tu tak boleh pada diri saya. Sebab apa tuan-tuan? Mati itu rahsia daripada Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Kalaulah kita mati hari ni, sepatutnya apa tuan-tuan? Kita dah selesai hutang. Kalau ada semayang tak bayar lagi, kita dah bayar. Kalau ada puasa, kita dah selesaikan. Kalau ada segala perkara yang berkaitan dengan persaudaraan, kita dah hubungkan. Kenapa? Sebab mati akan mengungkit benda-benda ni tuan-tuan. Mati akan ungkit benda-benda ni tuan-tuan. Itu sebab kita tak nak tuan-tuan ya. Kenapa Ustaz khabar macam tu? Yalah, tiba-tiba ada orang mati tuan-tuan, keluar ular besar boleh. Kenapa? Pasal semayang. Sebab Nabi sebut ada ular segadang tangkuk unta ni kan membalit orang dalam kubur yang tak semayang ni. Subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan, persiapan kita panjang. Adapun disembunyikan salat usta agar manusia berlumba-lumba menjaga salat. Salat usta ni apa tuan-tuan? Dalam suratul Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kan, jagalah kamu semayang yang dinamakan semayang usta ni. Apa dia? Semayang asar. Semayang asar tuan-tuan. Kenapa? Di saat itu tuan-tuan, manusia ni sedang sibuk menguruskan harian dia, ponik dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Mendapat pahala yang besar dan keutamaan-keutamaannya. Sebab waktu asar ni tuan-tuan, semuanya tuan-tuan tengah berasak tuan-tuan untuk menanti malam. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita sama-sama lah ambil sikit sebanyak rahsia-rahsia yang Allah khabar ni. Supaya apa tuan-tuan? Ambil hikmah mati Allah rahsia. Selalu dah tu, weh jangan buat kalau mati sekarang. Kan? Kalau semayang ni kan sungguh-sungguh. Kenapa tuan-tuan? Semayang ni ada rahsianya, ada cahayanya. Mudah-mudahan Allah beri